Action. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi, Sehistrozi dalam e-tuition subjek sejarah. Okey, apa yang kita nak belajar hari ni? Okey, untuk hari ini, kalau korang nak tahu, kalau korang tengok slide yang saya tunjukkan ni, kita akan belajar mengenai satu tajuk yang sangat penting dalam sejarah, dan tajuk ini korang belajar dalam sejarah tingkatan 2 KSSM, iaitu mengenai Kesultanan Melayu Melaka. Bab yang keberapa? Bab yang kelima. Kalau siapa yang dah tengok video saya yang sebelum ini, saya dah sentuh sedikit mengenai bab ini, mengenai bagaimanakah Kesultanan Melayu Melaka itu wujud. Siapa yang mengasaskan Kesultanan Melayu Melaka? Siapa pengasas Kesultanan Melayu Melaka? Dan video pada hari ini adalah sambungan kepada video yang sebelum ini. Kalau korang masih ingat lagi, dalam video yang sebelum ini saya dah terangkan, bila kita belajar tentang Kesultanan Melayu Melaka, ada 3 benda yang kita akan tengok. Yang pertama adalah mengenai bagaimana kerajaan Melaka itu muncul. Bagaimana kerajaan Melaka itu muncul? Siapa yang mengasaskan kerajaan Melaka? Okey, siapa yang kenapa Melaka itu dipilih? Kenapa tak pilih tempat lain untuk menubuhkan kerajaan? Dan benda ini adalah kamu dah belajar dalam video sebelum ini mengenai pengasasan Kesultanan Melayu Melaka, dan kamu tahu individu yang bertanggungjawab untuk mengasaskan Kesultanan Melayu Melaka adalah Parameswara, seorang putera raja yang datang daripada kerajaan Sriwijaya, kerajaan di alam Melayu sebelum ini. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, bila kita belajar tentang Kesultanan Melayu Melaka, kita akan melihat mengenai zaman kegemilangan kerajaan Melaka. Okey, pada zaman bilakah kerajaan Melaka ini mencapai tahap kegemilangan yang paling tinggi? Okey, apa kejayaan orang kata kejayaan kerajaan Melaka ini? Okey, apa bentuk-bentuk kejayaan dia? Apa faktor? Okey, faktor kegemilangan dan faktor kejayaan Melaka sehingga menjadi sebuah kerajaan yang sangat hebat di alam Melayu pada zaman dahulu. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita akan lihat bagaimanakah bila Melaka dah sampai tahap permulaan, tahap kegemilangan, dan nanti sampai suatu masa dia akan sampai tahap kejatuhan, ataupun kita panggil sebagai tahap kemusnahan. Macam mana kerajaan Melaka ini mencapai tahap kemusnahan? Kenapa saya cakap musnah? Okey, sebab kalau korang tengok pada hari ini, pada hari ini tahun 2020, korang pernah dengar mengenai Sultan Melaka? Ada ke Sultan Melaka pada hari ini? Tidak ada. Melaka, negeri Melaka pada hari ini tidak ada sultan. Kenapa pada zaman dahulu ada Kesultanan Melayu Melaka, tetapi pada hari ini tidak ada Sultan Melaka? Apa sebabnya? Itu adalah apa yang korang akan belajar, yang akan didedahkan apabila korang belajar mengenai kejatuhan kerajaan Melaka nanti. Okey, so itu 3 benda secara keseluruhan yang korang akan belajar dalam bab ini. Yang pertama adalah permulaan atau pengasasan kerajaan Melaka. Yang kedua adalah kegemilangan kerajaan Melaka, dan yang ketiga adalah bagaimana kejatuhan kerajaan Melaka. Okey, so antara 3 ni korang dah belajar yang pertama pada video yang sebelum ini, dan pada hari ini kita akan sentuh poin yang kedua, iaitu mengenai faktor kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Kau tengok dalam slide saya tu. Ini adalah 3 faktor. Faktor kegemilangan Melaka ianya dibentuk melalui 3P. Apa ini 3P? 3P maksudnya Melaka nak berjaya, nak menjadi sebuah kerajaan yang hebat, dia kena ada 3 benda ni. Apa benda 3 benda itu? Yang pertama adalah pimpinan raja. Itu faktor pertama macam mana Melaka boleh berjaya, disebabkan Melaka mempunyai seorang sultan dan seorang raja yang sangat berwibawa. Okey, nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Yang kedua, dari segi pentadbiran, kalau kita ada raja yang hebat, sudah semestinya raja tersebut atau sultan tersebut akan menguruskan pentadbiran dia dengan baik.
Okey, bagaimana cara pentadbiran Sultan Melaka pada zaman dahulu, saya akan terangkan sebentar nanti. Okey, sebentar lagi Yang ketiga dari segi perundangan. Apa ini perundangan? Perundangan adalah undang-undang. Macam mana perundang-undang ini boleh menjadi faktor kegemilangan Melaka? Sebab apa? Kenapa kita katakan undang-undang ini boleh jadi faktor kegemilangan? Sebab apa? Sebabkan Melaka mempunyai satu undang-undang yang sangat sistematik dan sangat sistematik dan teratur, sehingga kan orang kata perundangan Melaka ini diagung-agungkan oleh kebanyakan negara daripada kerajaan alam Melayu. Nanti saya akan terangkan sebentar nanti. Okey. So ini 3 benda secara keseluruhan mengenai bila kita belajar tentang faktor kegemilangan Melaka. Saya akan sentuh satu persatu daripada pimpinan raja kepada pentadbiran dan kepada perundangan. Okey. So kita tengok yang kedua, kalau tengok dalam slide saya tu, yang pertama pimpinan raja. Kita akan tengok yang pertama. Okey, kenapa Melaka boleh mencapai orang kata kegemilangan yang hebat? Disebabkan oleh keturunan raja itu sendiri. Okey, kita tahu, kalau korang belajar dalam video saya sebelum ini, saya dah terangkan bahawa pengasas kerajaan Melaka datang daripada keturunan kerajaan Sriwijaya. Dan kita tahu dahulu kerajaan Sriwijaya adalah antara kerajaan alam Melayu yang sangat-sangat hebat. Sangat-sangat hebat, sama seperti kerajaan Majapahit, kerajaan Angkor, Champa dan sebagainya. Korang dah belajar pada bab yang sebelum ini. Dan putera raja kerajaan Sriwijaya itulah yang telah berlayar dan datang ke Melaka dan menubuhkan kerajaannya sendiri yang kita gelar sebagai Kesultanan Melayu Melaka. Dan ada info tambahan dekat sini yang mengatakan bahawa keturunan Parameswara ini dah berasal daripada keturunan Raja Palembang yang berasal daripada keturunan Raja Iskandar Zulkarnain yang hebat. Mengenai Raja Iskandar Zulkarnain, kalau nak tahu tentang cerita mengenai Raja Iskandar Zulkarnain, saya akan terangkan dalam video yang akan datang, insya-Allah. Itu yang pertama. So kita dah tahu Parameswara ini datang daripada keturunan raja yang hebat. Jadi bila keturunan dia dah hebat, sudah semestinya bila datang kepada beliau akan menjadi seorang hebat dan beliau pun akan hebat dalam menguruskan kerajaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah peranan raja itu sendiri. Bila dia datang atau beliau datang daripada keturunan yang hebat, sudah semestinya beliau tahu untuk menguruskan kerajaan. Tahu bagaimana nak menjalankan peranan sebagai seorang raja atau sultan yang hebat. Peranan Sultan Melaka sangat unggul. Kita akan tengok apa bentuk-bentuk peranan ataupun tugas Sultan Melaka. Kita tengok dekat situ dalam nota saya. Kamu boleh bayangkan individu ini adalah umpama raja. Kamu bayangkan ini adalah Sultan Melaka dahulu. Dan Sultan Melaka ini mempunyai peranan yang sangat-sangat banyak. Pada zaman dahulu, dan dahulunya semua rakyat-rakyat dekat Melaka ni sangat mengagungkan sultan. Yang pertama, ini adalah beberapa peranan sultan. Yang pertama, tugas sultan adalah untuk melaraskan kegiatan ekonomi. Maksudnya, segala bentuk perniagaan, kegiatan ekonomi perlu diuruskan, perlu diberitahu ataupun dilaporkan kepada sultan. Sultan kena tahu apa barang-barang yang dijual dekat Melaka, apa barang yang dijual dan apa barang yang dibeli, supaya dia tahu bagaimana keadaan ekonomi di negara, di kerajaan Melaka. Itu yang pertama. Yang kedua, raja ataupun Sultan Melaka juga menjadi ketua kepada agama Islam. Sebab kita tahu perbezaan antara kerajaan alam Melayu dan kerajaan kesultanan adalah dari segi agama mereka. Kerajaan alam Melayu lebih dipengaruhi dengan agama Hindu-Buddha. Kerajaan Kesultanan Melayu lebih dipengaruhi dengan agama Islam. Dan kita tahu permulaan zaman Kesultanan Melayu Melaka adalah permulaan kepada zaman Islam, di mana Islam telah masuk ke alam Melayu dan telah disebarkan dengan meluas di kerajaan Melaka, dan termasuk juga dengan Sultan. Sultan bila dah beragama Islam, beliau bertanggungjawab untuk menjadi ketua kepada agama Islam. Itu yang kedua.
Yang kedua, yang ketiga, Sultan bertanggungjawab untuk menegakkan keadilan. Tak kira lah kalau kita bercakap tentang menegakkan keadilan kan. Okey, dia tidak hanya, kalau orang kata, bukan hanya Sultan Melaka. Even hari ini pun kalau kita jadi seorang ketua, tak kira lah ketua apa, ketua kelas ke, ketua pengawas ke, sudah semestinya kita perlu ada sikap adil dan saksama. Sebab apa perlu ada sikap adil dan saksama dalam diri seseorang ketua? Sebab apa? Sebab bayangkan kalau kamu letak diri kamu dalam sebagai Sultan Melaka. Okey, lepas tu ada masalah berlaku antara dua rakyat. Dua rakyat ini bergaduh dan mengadu kepada Sultan Melaka. Okey, A bersalah sebab mencuri barang B contohnya. Dan dan mereka berdua datang dan bergaduh antara satu sama lain. A tuduh B, B tak nak mengaku. Jadi kamu perlu menjadi kita, kalau kita letak diri kita sebagai sultan, kita tahu kita perlu menjadi adil dan saksama, dan perlu tahu siapa yang bersalah, siapa yang tidak bersalah. Okey, bila kita dah ada sikap adil dan saksama, kita boleh tentukan pihak mana yang bersalah, pihak mana yang tak bersalah. Takkan kita nak bagi tahu pihak yang bersalah itu bersalah, takkan kita nak bagi tahu tentang pihak yang tidak bersalah itu bersalah dan pihak yang bersalah itu tidak bersalah. Itu tidak adil. Jadi Sultan Melaka perlu ada sikap adil dan saksama dalam diri beliau. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, Sultan Melaka juga menjadi simbol perpaduan dan kemakmuran. Sebab itu saya kata tadi, rakyat Melaka dahulu, rakyat Melaka ataupun zaman Kesultanan itu dahulu, zaman Kesultanan Melayu dahulu, mereka berpegang kepada satu konsep. Kita panggil sebagai konsep timbal balik. Apa itu konsep timbal balik? Konsep timbal balik ini adalah konsep di mana dahulu di zaman Kesultanan Melayu, tak kira lah Kesultanan Melaka ke, Kesultanan negeri apa ke, zaman Kesultanan dahulu ada dua golongan yang paling penting yang menggerakkan sesebuah kerajaan, iaitu kita ada golongan rakyat ataupun golongan yang diperintah, dan golongan raja ataupun golongan yang memerintah. Dan kedua-dua golongan ini mempunyai tanggungjawab masing-masing. Raja bertanggungjawab untuk melindungi rakyat, menjaga kebajikan rakyat. Raja perlu adil terhadap rakyat. Raja kena pastikan rakyat tidak sengsara hidup dalam sebuah kerajaan beliau. Dan itu tugas raja atau tugas yang memerintah. Apa pula tugas yang diperintah ataupun tugas rakyat? Rakyat bila mereka dah dijaga, diberikan kebajikan, mereka perlu memberikan kesetiaan kepada raja. Maksud raja suruh buat apa, mereka kena ikut. Sebab apa? Sebab raja dah berikan kebajikan kepada mereka. Itu yang kita panggil sebagai timbal balik. Setiap golongan ada tanggungjawab masing-masing. Dan disebabkan konsep timbal balik inilah yang menjadikan masyarakat di alam Melayu dahulu ada semangat perpaduan yang kuat. Sebab apa? Sebab rakyat menghormati raja, raja menjaga rakyat. Itu yang keempat. Yang kelima, raja juga menjadi ketua angkatan tentera. Ini paling penting. Sebab zaman dahulu, banyak ada, walaupun kita negara yang hebat, selalunya kalau kita jadi sebuah negara yang hebat, banyak kerajaan-kerajaan lain yang dengki, yang nak menjatuhkan kerajaan kita. Macam kita hari inilah, kalau kita orang kata kita lebih sikit, mesti ada orang dengki. Ini lebih sikit, ada orang dengki lah, hantar sihir lah, hantar santau lah, apalah. Sama juga zaman dahulu. Kalau contoh, ada beberapa kerajaan yang tak suka dengan kerajaan kita, kerajaan Melaka, sebabkan kerajaan Melaka ni hebat. Di situlah mereka akan hantar tentera, akan hantar askar untuk berperang dengan kerajaan Melaka. Jadi Sultan Melaka perlu bersiap sedia menyediakan angkatan tentera untuk menjadi pertahanan kepada kerajaan Melaka. Takkanlah bila ada orang nak berperang, Sultan Melaka buat bodoh je. Tidak. Sultan Melaka lah yang menjadi ketua kepada segala angkatan tentera yang ada di Melaka. Itu yang kelima. Yang keenam, Sultan Melaka juga mengetuai hubungan diplomatik. Apa ini hubungan diplomatik? Hubungan diplomatik adalah hubungan persahabatan dengan negara lain. Yes, macam tadi saya cakap, ada negara yang tak suka dengan negara kita, nak berperang lah, nak bergaduh lah apa, tapi ada juga negara yang nak berkawan dengan kita. Nak berbaik-baik dengan kita. Ada beberapa negara, dan Sultan jugalah yang menjadi orang kata ketua
okey, dalam mengetuai hubungan diplomatik. Contoh, kalau ada sultan atau raja daripada kerajaan lain nak berkawan dengan kerajaan kita, jadi Sultan Melaka yang akan menjadi wakil ataupun mengetuai hubungan diplomatik tersebut. Nampak tak? So kalau kamu tengok kat sini, banyak betul tugas sultan, tapi sebenarnya ini baru sikit. Banyak lagi tugas-tugas sultan pada zaman dahulu. Ini antaranya lah. Okay, dan ini yang menjadikan Sultan Melaka itu hebat dan yang membawa kepada faktor kegemilangan kerajaan Melaka. Itu yang kedua. Baru yang kedua. Yang ketiga, daulat dan juga alat kebesaran. Apa ini daulat? Daulat adalah, korang pernah dengar saya perkataan daulat tuanku, daulat tuanku. Maksud daulat ini adalah simbol kekuasaan ataupun keagungan. Maksudnya setiap negara ada dia punya, orang kata kita, setiap negara ada kedaulatan. Maksudnya negara kita ada kuasa dan negara lain tidak boleh buat sesuka hati dekat negara kita. Sebab apa? Sebab kita ada kebebasan dan kekuasaan. Maksud kita bertanggungjawab untuk menguruskan kerajaan kita sendiri. Kita tidak boleh kita tidak boleh biarkan orang luar orang kata mempengaruhi ataupun menguruskan negara kita. Kita yang ada kat negara ini yang kena diuruskan oleh kita sendiri. Itu maksud daulat dalam bahasa mudahnya. Okey, dan alat kebesaran. Apa ini alat kebesaran? Kalau kita tengok dalam nota dalam slide saya tu, ini adalah alat kebesaran. Kat mana nak jumpa alat kebesaran ini? Lazimnya alat kebesaran ini korang jumpa dekat istana-istana, dekat selalunya kat istana lah. Dan pada zaman dahulu, setiap daripada barang-barang ini ada dia punya fungsi dia yang tersendiri. Okey, ada nobat. Nobat ini adalah alat muzik diraja, ada keris, pending, cak mohor dan sebagainya. Dan pada hari ini, barang ini, alat-alat kebesaran ini masih ada dan disimpan di istana-istana dan muzium negara. Dan benda inilah yang digunakan pakai sebagai simbol kedaulatan kita. Jadi bila orang luar datang, oh, wow, hebatnya kerajaan Melaka ni sebab dia ada barang-barang alat-alat kebesaran ini, yang menunjukkan bahawa kerajaan Melaka itu satu kerajaan yang hebat. Okey. Itu adalah yang ketiga. Dan yang daulat adalah, kalau kamu tengok kat situ, daulat bermaksud kuasa dan kewibawaan raja sebagai pemimpin. Okey, rakyat mengakui dan taat kepada raja. Dan yang keempat adalah kewibawaan. Okey, apa itu kewibawaan? Ia ada kaitan dengan sikap adil saya ajarkan sebelum ini. Adil dan mengambil berat terhadap rakyat, dan pemerintahan harus mengikut hukum kanun Melaka. Apa ini hukum kanun Melaka? Hukum kanun Melaka adalah perundangan ataupun undang-undang yang ada di dalam kerajaan Melaka. Saya akan terangkan selepas ini. Okey, contoh pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Shah dan Sultan Mansur Shah, mereka telah menjalankan tanggungjawab dengan sangat baik sehingga kan mereka orang kata disanjung oleh rakyat-rakyat Melaka dahulu. Ini adalah orang kata antara poin-poin ataupun faktor yang membawa kepada kehebatan pimpinan Raja Melaka itu sendiri, sehingga membawa kepada faktor kegemilangan kerajaan Melaka dalam menjadi sebuah negara ataupun kerajaan yang hebat pada zaman dahulu. Okey, saya rasa untuk kali ini saja untuk hari ini. Video ini akan ada sambungan sebab kita baru belajar satu pimpinan raja, kita masih ada perundangan dan pentadbiran. Jangan lupa untuk follow dan subscribe YouTube channel kita orang, eTution.my, dan jangan lupa untuk lihat channel-channel YouTube kita orang. Kita ada macam-macam video dari macam pelbagai subjek, ada sains, matematik, sejarah dan sebagainya. Dan jangan lupa video ini ada sambungan, dan saya rasa sampai di situ saja. Jangan lupa saya Sehistrozi, dan jangan lupa paling penting tagline eTution, anything, anytime dan anyway. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.